Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi amma ba'du. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat sama-sama kita menyambung lagi pelajaran kita berkaitan dengan tajuk mandi. Di mana pada minggu lepas telah kita bicarakan tentang mandi wajib, beberapa perkara. Jadi hari ini kita sambung lagi sedikit lagi berkaitan dengan mandi wajib ni, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi sunat. Cuma saya akan paparkan nota daripada buku teks tingkatan 1. Baik. Sekejap. Okey, kita bincang pada minggu lepas, kita dah banyak bincang sampai sini. Sampai perkara rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Cuma yang ni kita dah bicarakan. Cuma perkara-perkara sunat ketika mandi wajib pun kita dah bicarakan. Cuma yang sini ni ada, terutama ustazah yang ada ke depan saya ni lah, daripada ustazah kat sekolah-sekolah ni. Sebab saya rasa pelik sikit dia tulis ini. Sebab apa yang ada dalam buku ni lah rasanya berbeza daripada apa yang kita belajar. Okey, dia kata inilah cara mandi wajib. Dan saya buka buku teks pun, buku teks tingkatan 1 pada muka surat 127. Okey, pertama sekali niat mandi wajib iaitu ketika air sampai mana-mana anggota badan. Itu mula-mula. Kemudian dia kata meratakan air ke seluruh anggota badan, termasuk celah-celah kulit, rambut, bulu, celah kaki, jari kaki dan tangan, kuku dan kemaluan. Seingat saya minggu lepas, saya tak tengok lagi ni. Minggu lepas saya kata kena basuh bahagian apa minggu lepas dulu? Saya bagi tahu. Ingat tak minggu lepas? Saya kata basuh kemaluan. Ingat kan? Tapi buku teks ni dia suruh mandi perhabis dulu. Saya pun kenapa mandi perhabis dulu? Kita belajar macam lain. Yang ustazah belajar dulu macam mana? Yang ustazah belajar dululah. Baik. Jadi saya pun rujuklah kitab Arab. Kitab Arab dulu. Saya rujuk kitab Arab ni. Jadi saya akan baca yang kitab Arab dulu lah. Jadi ustazah-ustazah yang kat sekolah ni kena alert lah benda ni. Ni jadi masalah lah pulaknya. Kata buku ni. Ni buku teks. Dan buku teks pun dia suruh mandi perhabis dulu. Baik, saya rujuk kitab Arab yang menjadi rujukan kepada buku ni, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji. Sebab tu saya lambat sikit tadi keluar, sebab saya nak start kuliah tadi. Saya tengok, kenapa tak sama ni, saya kata. Okay, baik, kita tengok kitab Fiqhul Manhaji. Fiqh Manhaji ni fiqh mazhab Syafi'i lah. Apa saya tunjuk supaya kita sama-sama dapat belajar walaupun dengan bahasa Arab. Tak apa, sikit-sikit. Baik. Ini yang kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ni kalau kita tengok muka surat belakang sekali buku teks, rujukan dia Al-Fiqhul Manhaji ada. Rujukan belakang sekali buku teks tu ada. Rujukannya Al-Fiqhul Manhaji. Fiqh Manhaji ni merupakan rujukan kepada mazhab Syafi'i yang paling latest lah sebelum Al-Mu'tamad. Baik, dia kata Al-Kaifiyah Al-Masnunah. Nampak? Kecil pun tak apalah. Al-Kaifiyah Al-Masnunah. Kaifiyat yang disunatkan. Macam mana cara kaifiyat yang disunatkan? Mula-mula sekali kata yaghsilu yadahu, dia kena basuh tangan dia kharija ina'il ma'. Basuh tangan mula-mula di luar daripada bekas air lah, maknanya sebab zaman dulu mana ada pipe kan. Jadi letak air dalam bekas, ambil dengan gayung, basuh tangan dulu. Thumma yaghsilu biyasarihi farjahu. Kemudian basuh farash dia. Farash dia ke, kemaluan dia, kubul dia ke, biyasarihi. Basuh dengan tangan kiri.
Kalau ada kekotoran buang. Thumma yudrikuha bimunazzifin. Kemudian gosok, dalakan gosok sampai bersih. Ini berdasarkan hadis. Maknanya basuh, yang pertama sekali basuh farash dulu. Kerana ada hadis Nabi riwayat Al-Bukhari. Tapi saya tak pastilah kenapa buku ni pula tulis mandi dulu. Dan saya tak tahulah ustaz-ustazah yang ngajar kat sekolah dia ngajar macam mana belajar. Sebab saya tak ngajar dia kata satu. Saya tak ngajar dia satu. Saya baru tengok, tak macam yang saya sebut minggu lepas. Saya sebut minggu lepas, saya ikut kitab ni. Baik. Kemudian, lepas tu saya kata wuduk kan. Saya kata wuduk kan minggu lepas. Dia suruh berwuduk. Yatawadda'u wudu'an kamila. Berwuduklah dengan wuduk yang sempurna. Wa an akhara rijlaihi hatta nihayatil ghusli fala ba'sa. Tapi kaki tak usah basuh lagi lah. Sebab basuh yang lain. Kaki belum lagi dia kata. Tak apa. Kalau nak basuh pun tak apa. Tapi maknanya kaki belum lagi. Kemudian basuh kepala, rambut kat kepala dengan air. Ambil air, gosok kat kepala dan dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian basuh sebelah kanan, kemudian basuh sebelah kiri. Maknanya basuh tu dia penuh lah. Maknanya apa nama? Inilah kaifiat yang sebenarnya. Sebab tu saya rasa terkejut tu bila saya tengok tadi, kenapa kaifiat dalam buku teks tak sama dengan kaifiat di sini? Sebab saya dah bagi tahu minggu lepas lain. Bila saya tengok buku teks lain ni saya terkejut lah. Nanti kita rujuk balik penulis-penulis buku apa, insya-Allah tak ada masalah. Jadi ustazah ni yang mengajar pelajar, saya tak tahulah dia mengajar macam mana. Yang ni kena rujuk balik lah. Sebab kalau buku teks ni dia tulis mula-mula sekali niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan, meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang kedua, itu rata dulu. Padahal rata tu kemudian. Jadi wuduk dulu. Itu kaifiat yang paling sunnah. Paling sunat. Ada soalan nak tanya sini? Atau saya tanya soalan? Sebelum ni Ustazah mengajar macam mana? Ustaz, ya. Ustaz. Yang saya tengok tu, yang niat ketika air sampai tu dengan meratakan air tu, dia tulis rukun mandi wajib. Kalau dalam buku teks, muka surat 127, yang warna kuning itu adalah rukun mandi wajib. Kemudian yang warna purple tu perkara sunat ketika mandi wajib. Dia mulakan dengan yang Ustaz cakap tadi lah. Pertama basuh pergelangan tangan, kemudian bersihkan. So yang atas tu sebenarnya ialah, cuba yang PowerPoint tadi, dia tunjuk rukun tu, yang tu. Tu ya, nasib baik Ustazah faham. Sebab saya pening tengok. Saya tengok 1, 2. 1, 2 tu rukun dia ni. Okay, kemudian jelas. Yang seterusnya tu dia baru step dia daripada yang 1 sampai ke 8 tu. Tahniah. Ni makna Ustazah yang alert. Baik, tak apa, kita tunjuk balik. Left terus ke mana Ustaz? Apa left terus ke? Dia tak buka mic. Dia terleft kot. Dia tak tekan mic tu Ustaz. Mic Ustaz. Tak. Okey, sebab apa? Sebab PowerPoint ni perlu dibetulkan. Cara mandi wajib kat situ, atas tu dia start dengan atas tu. Dia start sini, 2. Tu yang saya pening. Saya rujuk buku teks ni. Jadi sekarang PowerPoint ni perlu dibetulkan Okey, bukan buku teks ni. Bukan buku teks. Buku teks dah betul. Buku teks dah betul. Ya, betul. Buku teks dah betul. So PowerPoint ni yang salah ni. So dia mula 1 kat sini Ni 1 ni. Satu basuh pergelangan tangan. Okay. Ya, itu PowerPoint ni yang tak betul. Okey, basuh pergelangan tangan. Kemudian bersihkan kubur dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Betul. Kenapa sambil mencangkung? Supaya air sampai. Bersihkan tangan dengan air pula. Kemudian baru berwuduk. Dahulukan menjirus air ke anggota badan sebelah kanan. Kemudian basuh kepala 3 kali dan selat-selat rambut, sempurnakan basuhan badan. Ya betul. Sama dengan kita Al-Fiqhul Manhaji. Jelas. Okey, baru jelas. Alhamdulillah Ustazah ada. Saya daripada tadi lagi duk tengok kenapa PowerPoint ni macam ni. Tu yang lambat masuk tu. Jadi kesimpulannya
apa yang saya sebut pada minggu lepas tu betul lah ni, betul. Baik, kita pindah lagi. Pindah lagi tajuk ni kepada slide seterusnya. Okey, anggota yang perlu diberi perhatian ketika mandi wajib, ni terutamanya lipatan-lipatan lah. Bahagian lipatan-lipatan. Saya ingat kecil dulu dipesan lipatan telinga, terutama bagi orang yang orang yang berbadan besar, lipat dia banyak. Kalau orang yang berbadan kurus tu, lipat dia tak banyak manalah. Jadi kena pastikan sampai air. Baik, kemudian hikmah mandi wajib, tak apalah hikmah ni. Kemudian kita masuk tajuk mandi sunat. Mandi sunat ini adalah mandi sama kaedah sama dengan mandi wajib, cuma niat, maknanya niat je beza. Yang pertama, mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat ni sebenarnya, mandi hari Jumaat ni disunatkan kepada siapa? Sebenarnya mandi hari Jumaat ni disunatkan kerana hari Jumaat ke, ataupun kerana apa? Kerana hari Jumaat ke, ataupun kerana nak pergi Jumaat? Tu soalan. Cuba jawab. Kerana hari Jumaat. Sudah, kerana hari Jumaat. Tak apa? Baru nak jadi ustazah. Kerana hari Jumaat. Okey, baik. Kita tunjuk dalil. Kerana hari Jumaat. Kerana hari Jumaat lah. Maknanya kerana hari Jumaat. Bukan kerana sembahyang Jumaat, kerana hari Jumaat. Baik, bagus. Ustazah. Suka tanya-tanya. Ustazah pula. Ustazah tanya ada ramai-ramai ni. Cuba jawab. Kerana nak pergi Jumaat ke kerana hari Jumaat? Tu soalan. Baik, saya bawa kitab fiqh manhaji. Sebenarnya dua-dua betul. Kalau orang kata kerana hari Jumaat pun betul, kerana nak pergi Jumaat betul. Saya bawa kitab fiqh manhaji. Nampak tak kitab ni? Yang pertama, mandi sunat ialah mandi Jumaat. Disunatkan mandi pada hari Jumaat bagi orang yang ingin hadir sembahyang Jumaat. Ingin hadir sembahyang Jumaat. Wa illam tajib, walaupun Jumaat tak wajib ke atas dia. Wa illam tajib alaihi, seperti orang musafir. Orang musafir pun sunat juga dia mandi Jumaat kalau dia nak pergi Jumaat. Itu pandangan yang paling kuat. Kalau nak pergi Jumaat. So mandi ni bukan kerana hari Jumaat, kerana nak pergi Jumaat. Nampak tak? Tapi kena baca habis tu. Awim ro'atin, ataupun perempuan nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab nak pergi sembahyang Jumaat walaupun tak wajib ke atas dia, sunat mandi Jumaat. Au saghirin, ataupun dia kanak-kanak, tak wajib pergi Jumaat, tapi sebab nak pergi sembahyang Jumaat, sunat dia mandi Jumaat. Waqila, dan ada juga pandangan yang mengatakan disunatkan mandi pada semua orang, sama ada nak pergi Jumaat atau tak nak pergi Jumaat. Maknanya pandangan yang kedua lah yang dijawab oleh Puan Hajah Raziah tadi. Pandangan yang kedua. Pandangan pertama adalah hanya untuk orang yang nak pergi Jumaat saja. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil." Nabi kata, apabila seseorang kamu nak pergi Jumaat, maka mandilah. Berdasarkan hadis inilah, sebahagian ulama kata yang nak pergi Jumaat sahaja yang sunat mandi, yang tak pergi Jumaat tak sunat mandi. Tapi pandangan yang kedua mengatakan sebab hari Jumaat ni kan hari besar, siapa-siapa nak mandi pun mandilah walaupun dia tak nak pergi Jumaat. Kalau tak dapatlah pahala orang perempuan mandi sunat Jumaat kan? Betul tak? Sebab orang perempuan kat Johor ni tak ada yang pergi Jumaat. Betul? Jelas tak? Jadi pandangan yang dibawa oleh pandangan Hajah Raziah tadi, dia ambil pandangan yang kedua. Ustazah Hajah Raziah kata pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama adalah bagi orang yang nak pergi Jumaat sahaja. Timbul pula persoalan. Sekarang Ustaz, ni geng-geng kita ni tak boleh pergi Jumaat ni, 20 orang je boleh pergi. Jadi macam mana? Kita ambil pandangan yang kedua lah kalau nak mandi. Contoh pagi tu nak mandi. Mandi, terus niat saja aku mandi Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dapatlah pahala mandi Jumaat. Walaupun nama kita tidak tersenarai untuk buat semayang, untuk melaksanakan sembahyang Jumaat. Kita ambil pandangan yang kedua. Jelas? Jelas Jadi jelas. Ustaz. Jelas. Ya.
kalau nak mandi tu, mandi masa nak pergi sembahyang Jumaat atau dia boleh mandi dari pagi? Nanti. Oh, bagus soalan Ustazah. Okey, ni. Wa waqtul kejap. Saya nampak tak? Nampak kan? Ni. Wa waqtul ghusli yaumal jumu'ati. Dan waktu mandi hari Jumaat yadkhulu bi adzanil fajri. Masuk waktunya bila azan subuh. Wa taqribuhu min zihabihi ilal jumu'ati afdal. Tapi kalau mandi dekat-dekat nak pergi Jumaat lagi bagus. Jelas? Terutama Jelas. terutama orang nak pergi Jumaat lah lagi baguslah mandi dekat-dekat Jumaat. Yang tanya tu sebab apa kan sekolah dekat dengan masjid. Kadang budak-budak kan dari sekolah terus pergi masjid masa dulu yang masa sekolah hari Jumaat. Okey. Jadi mandi pagi tu dia cakap kat dia orang mandi pagi. Lepas sebelum pergi sekolah dah mandi niat kan. Lepas ni bagi tahu kat dia pagi-pagi tu niat dah. Mandi nak pergi Jumaat. Saya niat gini. Saja aku mandi sunat nak pergi Jumaat. Saya tak niat saja aku mandi sunat Jumaat. Sebab apa? Sebab saya mandi sunat nak pergi Jumaat. Pandangan yang pertama tadi kan? Adapun orang perempuan, dia tak adalah niat saja aku mandi sunat nak pergi Jumaat. Dia kena niat saja aku mandi sunat Jumaat. Sebab dia tak pergi Jumaat. Boleh faham? Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Jadi orang lelaki dia saja aku mandi sunat nak pergi Jumaat. Sebab memang nak pergi Jumaat pun. Kalau orang perempuan saja aku mandi sunat Jumaat sebab dia tak nak pergi Jumaat. Kalau orang lelaki zaman PKP ni saja aku mandi sunat Jumaat sebab ada yang tak pergi Jumaat. Boleh faham? Luas agama ni. Jelas. Okey, beres. Seterusnya kita sambung lagi. Segan juga nak mengajar ustazah-ustazah depan ni. Buat-buat pandai ni. Baik. Seterusnya kita tengok lagi. Kena tukar slide pula. Kena buat share entire screen. Baru senang. Okey. Seterusnya mandi apa lagi? Seterusnya mandi hari raya. Mandi hari raya ni sebab hari raya tu. Sebab hari raya lah. Maknanya asal nama dia hari raya, mandi hari raya. Kita tengok bilakah mulanya mandi hari raya. Bilakah mulanya mandi hari raya? Baik, kita tengok. Start daripada malam ke? Ni. Kita tengok baik. Wa yusannul ghuslu dan sunat. Sini ni. Nampak kesa saya? Nampak tak? Nampak kesa tak? Dan disunatkan mandi hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha bagi orang yang nak semayang dan bagi orang yang tak nak semayang. Dua-dua disunatkan. Dia tak macam Jumaat tadi ada dua pandangan. Yang ni tak. Satu pandangan je. Maknanya kau nak pergi semayang raya ke, kau tak nak pergi ke, sunat pula ke. Kerana apa? Li'anna yaumal 'aidi yaumu zinah. Sebab hari raya itu adalah hari cantik-cantik, hari perhiasan. Maka disunatkan kita mandi. Bila start mandi? Agak-agak bila? Nak tanya ustaz-ustazah yang ngajar pelajar-pelajar kan. Bila sunat mandi tu? Salah jawapan tak apa kan? Tak apa. Tak tahu namanya ni sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Okey, lagi-lagi Ustazah Yasirah tanya pelajar Simerlan sikit. Ustazah Yasirah. Lepas subuh. Lepas subuh. Okey, tak apa. Mandi pagi tu lah Ustaz. Mandi pagi tu. Inilah. Sebelum subuh ke selepas subuh. Tak kira pagi ni. Kita tengok ni. Wa waqtu ghuslil wa waqtu binasfil min ghuslul aid wa waqtu ghuslil aidaini dan waktu mandi dua raya dia berda'u bermula binisfil lail, separuh malam. Pada malam raya. Sebab malam raya tu raya dah kan kita takbir malam raya lagi. Jadi dia pun bagi tahu paling mula mandi. Tapi kalau nak mandi dekat lagi malam raya pun tak apa, tapi nak bagi tahu ilmu. Lagi ni kan tambah ilmu.
Kalau orang tanya, Ustaz, saya nak bertolak balik kampung dah Ustaz, malam ni. Nak bertolak start pukul, katalah dah balik raya kan. Nak bertolak daripada Johor nak balik Kelantan ni, lepas berbuka tu, nak sembahyang isyak, sudah semua sembahyang isyak tu, saya pun lebih kurang dalam pukul 12 malam tu nak bertolak lah. Jadi bila sampai besok kat Kelantan tu, sembahyang raya, rasa tak sempat nak mandi dah. Mandi malam tu. Mandi malam tu. Bermula separuh malam. Separuh malam ni mula pukul 7 sampai pukul 6. 6 subuh kan? Maghrib 7, 6 subuh. So 7 campur 6, 11. 11 maknanya 5 jam setengah. 7 campur 5 jam setengah lebih kurang 7 campur 5 berapa? 7 campur 5. 12. Mana start 12.30 malam tu. Start 12.30 malam tu sunat mandi. Jelas? Ustaz kira macam mana tadi tu? Nak kira, dia kata bermula daripada separuh malam. Separuh malam ni, mana separuh malam? Separuh malam ni caranya kita himpunkan berapa jam satu malam. Nak tahu malam mula maghrib sampai subuh. So pukul 7 maghrib, pukul 6 subuh. Maknanya berapa jam? 11 jam. So 11 jam maknanya separuh malam 5.30 lah. Bagi 2. Bagi 2. So maknanya 12.30 lah. Jelas cikgu? Dah Ustazah? Yelah, Boleh. Alhamdulillah. Baik. Benda ni tengok laju je Ustaz kira tadi. Yalah. Benda Rupanya ni macam tu. yalah, kita nak kira malam. Sebab tu bila dikatakan waktu paling makbul doa adalah 1/3 malam akhir, tu cara kira dia. 1/3 malam akhir maknanya pukul 7 sampai pukul 6. Ada 11 jam. So bagilah 1/3 awal. Bagi 3. Maknanya lebih kurang dalam pukul 3.30 lah. Lebih kurang. 3.30 lah lebih kurang lah. 3.30 tu adalah waktu paling makbul doa. Gitulah. Jelas. Jadi benda-benda macam ni, kalau pelajar-pelajar tanya, kena jawab lah. Kalau pelajar kelas depan tanya, Ustaz, bila start mandi raya Ustaz? Paling bagus? Ustazah Yasirah kata, pagi tu lah. Sudah Ustazah Yasirah. Jadi hari ni maklumat tambahan, tulis kat buku teks. Tulis kat buku teks. Sebab kita akan mengajar pelajar. Tulis kat buku teks. Tulis kat buku teks bermula daripada separuh malam. Okay, jelas Okay. Kemudian mandi sebelum gerhana. Gerhana ni sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Mandi selepas mandi jenazah. Kita mandi jenazah orang, maka sunat bagi kita untuk mandi semula. Baik. Berkaitan dengan haji. Yang berkaitan dengan haji, contoh mandi ihram, mandi masuk Mekah, mandi masuk Madinah, semua ada. Berkaitan dengan ibadat haji tu. Mandi masuk Mekah ada, mandi masuk ihram ada, mandi masuk Madinah ada. Tu berkaitan dengan haji. Jadi kalau orang tanya apakah mandi yang berkaitan dengan haji? Tulislah dia punya contoh-contohnya. Main contoh. Saya tulis. Ni. Pertama, mandi kerana ihram haji umrah. Yang kedua, mandi kerana wukuf Arafah. Mandi nak wukuf. Lagi. Mandi kerana nak mandi kerana nak lontar jamrah. Mandi kerana nak masuk Madinah. Mandi nak masuk Mekah ada tak? Sekejap. Ada, mandi nak masuk Mekah ada. So, buat apa nama? Buat apa nama panggil? Buat nota lah pada mandi sunat tu. Apa dia? Berkaitan dengan haji. Ada dah. Sebelum ihram, sebelum berwuku, sebelum rata jamrah, sebelum masuk Mekah tahun dah. Ya betul. Dah ada dah nota. Cuma PowerPoint ni tak ada. Okey, beres. Maknanya kita nampak buku ni sebenarnya merujuk kitab ni. Kitab yang saya buka ni. Iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji. Okey, jelas. Okey, lagi apa lagi mandi sunat? Mandi sunat lain lagi selepas masuk Islam. Bagi orang masuk Islam, lepas masuk Islam kita suruh mandi. Sembuh daripada gila atau pitam. Ni antara yang disunatkan. Yang inilah mandi sunat. Dan mandi sunat ni semuanya ada dalil. Kita tak boleh nak reka sendiri mandi ni. Ya aku nak reka mandi sunat. Apa dia? Mandi kerana dapat straight A. Tak boleh. Tak boleh reka. Sebab yang ni semua adalah telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Okey, timbul pula persoalan. Timbul persoalan lah saja. Saya nak timbulkan persoalan. Kalau mandi wajib, mandi sunat boleh masuk tak? Boleh boleh tumpang tak? Mandi wajib. Contohlah hari Jumaat kan.
Hari Jumaat, malam Jumaat bersama suami isteri. Bersama suami isteri, pagi esok tu mandi niat saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dapat tak pahala mandi Jumaat? Dapat. Oh, hebat Ustazah. Laju je dapat. Okey. Betul, dapat. Tapi kalau dia niat mandi Jumaat, dapat tak mandi jenazah? Mandi jenazah. Mandi janabah. Tak dapat. Tak dapat. Maknanya apabila seseorang itu berniat buat benda wajib, maka benda sunat akan menyusup masuk dalam ibadat itu. Maknanya idza ijtama'a amrani min jinsin wahid, apabila ada dua perkara berhimpun daripada satu jenis amalan, maka salah satu akan masuk dalam yang kedua. Contoh yang jelas lagi, contoh kita pergi masjid. Contoh saya pergi masjid. Orang dah sembahyang isyak. Maka saya pun angkat takbir Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu isyak kerana Allah Ta'ala, tetap dapat ganjaran sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan kita tidak niat merangkap. Dengan makna tak adalah saya angkat takbir tu, saja aku sembahyang fardu isyak, merangkap tahiyatul masjid, tak perlu. Sama juga kita mandi wajib pagi Jumaat, tak adalah niat merangkap, tak perlu. Di sinilah pandangan yang menyatakan apabila seseorang perempuan yang qada puasa nak disertakan dengan sunat puasa Syawal, boleh tak dia nak niat merangkap? Tu soalannya. Saja aku puasa qada beserta puasa sunat Syawal. Ada kan? Orang perempuan kan? Betul tak? Soalan saya, boleh ke tak boleh? Nak buat berangkat macam tu. Jawablah. Konsep dia sama kan? Konsep sama. So sebelum ni yang duk buat sebelum ni niat berangkap ke tak berangkap? Tu soalan saya. Niat qada je ke? Niat qada je? Niat qada, automatik dapat yang sunat. Tak, betul lah. Tapi kalau dia kata gini, saja aku saja aku puasa sunat, saja aku puasa qada dan sunat Syawal, sah ke tak puasa dia? Diam dah ni. Sah Ustaz? Sah. 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 Sah lah Ustaz. Okey, ini jawapan dia. Kita bagi jawapan terus, senang. Maknanya ada dua pandangan ulama. Pandangan ulama kata apa? Sama fi yaumi Arafah mathalan, contoh dia puasa pada sunat Arafah. Puasa apa? Puasa qada. Dia puasa sunat Arafah. Dia puasa pada hari Arafah. Dia puasa pada 9 hari bulan, tapi bukan dia niat puasa sunat. Dia puasa qada atau nazar atau kafarah. Tiga-tiga ni puasa wajib. Wa nawa ma'ahu sawma an Arafata, dan dalam masa sama dia niat juga, saja aku puasa qada dan puasa sunat Arafah. Dia niat gitu. Saja aku puasa sunat qada, saja aku puasa qada Ramadan dan sunat Arafah, ataupun saja aku puasa qada Ramadan dan sunat Syawal. Fa'afta al-Bariziyu bis-sihhah wal husul. Maka al-Imam al-Barizi, imam dalam mazhab Syafi'i, dia kata sah dan dapat pahala kedua-duanya. Maknanya boleh. Qala. Nanti jap. Habis gini. Qala wa kadza, begitu juga in atlaqa, kalau dia tak sebut puasa sunat, dia sebut puasa qada sahaja, fa'al, maka pun sama. Maknanya kalau tak sebut pun automatik dapat, macam Ustazah Zurina cakap tadi. Jadi saya kalau dengan isteri saya cakap kat isteri saya, awak puasa niat qada sajalah. Kenapa? Kerana kalau niat qada sahaja tu lagi jelas, kita niat satu, kita tak merangkap dah, tetap dapat, saya kata. Jadi puasa 6 baru ni, dia puasa qada belakalah. Jadi puasa qada belaka dapatlah 6 hari. Puasa Arafah baru ni dia puasa qada juga, dapatlah 7 hari. So habislah puasa qada dia sebulan Ramadan baru ni, dah 7 hari dah. Tapi semua puasa qada, tapi dia pilih untuk buat pada hari Arafah. Sama juga. Jadi kalau kita nak niat merangkap,
Boleh tak? Sah. Niat-niat satu saja pun boleh. Sama juga, pahala dapat juga. Contohlah, kita puasa qada pada bulan Syawal, hari Isnin, 13 hari bulan. Berapa dapat sunat tu? Qada. Lepas tu Syawal. Lepas tu Isnin. Lepas tu putih. Betul. 3. Habis 3 kalau sunat. Kalau awak nak niat, awak niat apa? Saja aku puasa qada, merangkap Syawal, merangkap Isnin, merangkap putih. Putih. Tak perlulah niat qada saja, dah dapat berlaku dah. Ya. Nampak? Niat Maksudnya Ustaz, Ya. yang aulanya kita dulukan yang fardu, betul Ustaz? bukan aula, Betul lah, memang wajib. Maksudnya wajib. Bila kita wajib. berjumpa yang wajib sunat, betul? Kalau kita dahulukan sunat, dia tak jadi wajib. Sebab tu saya kata nak selamat, saya kata baik niat satu je. Sebab confirm dapat. Ustaz Ali ada kan? Cuba Ustaz Ali lagi power bahasa Arab. Betul kan saya baca tadi kan? Bimbang juga. Jadi dia kata qala, begitu juga wa kadza in atlaqa. Begitu juga kalau dia itlaq. Itlaq ni maksud dia kata qada saja. Itlaq dia bebas, maknanya dia puasa qada saja. Fa alhaqahu bi mas'alati tahiyyah. Maka ulama-ulama kata sama dengan masalah tahiyat masjid. Itu bila kita masuk masjid, kita sembahyang fardu, confirm tahiyat masjid masuk sekali walaupun kita tidak niat tahiyat masjid. Jelas? Ustaz Ali? Komen? Dah rasa bimbang dah. Tengok Ustaz Ali ada ni. Banyak ilmu dapat Ustaz. Allah jazakallah. Okey, yang tu bab mandi. Okey. Ada soalan nak tanya. Dah nak masuk isyak dah. Saya ada nama pergi masjid. Tak ada masalah. Ustaz, Ya. saya nak yang hari tu yang bincang pasal pegang Quran tu, pengertian Al-Quran dengan terjemahan tu, sama ada yang Yasin. Yang pegang Quran dia. Okey, pegang Quran ni kalau surah Yasin tu dalam tu ada surah Yasin saja. Tak ada maksurat, tak ada terjemahan, surah Yasin saja. Alim ulama kita menyatakan termasuk dalam kategori Quran juga, tak boleh pegang tanpa berwuduk. Tak boleh pegang tanpa berwuduk. Sebab dia termasuk dalam kategori Quran juga. Sebab Quran lah tu, cuma dia tak penuh je. Quran cuma dia tak penuh je. Contoh kalau kat surau sebelah rumah saya ni, kita dah compilekan. Ada surah Tabarakalladzi, ada surah apa nama? Surah Tabarakalladzi, ada surah Kahfi, ada surah Yasin, ada surah Waqi'ah dalam tu. Kita dah simpan untuk dibacakan. Jadi yang tu walaupun walaupun tak lengkap 30 juzuk, bagi orang yang tidak berwuduk dia tak boleh nak pegang. Dia tak boleh nak pegang. Tapi kalau surah Yasin, macam kat sekolah kan, ada surah Yasin, ada maksurat, ada terjemahan dia, ada Yasin, ada doa-doa lain kan, ada doa tahlil, ada semua kan. Jadi sekiranya banyak yang lain daripada Quran, maka dibolehkan untuk pegang ketika tidak ada wuduk, tetapi tetap dihukumkan haram kalau sentuh tulisan tu. Tulisan kalau disentuh tetap haram. Tulisan tu. Sebab tak boleh nak sentuh tulisan tu. Sebab tulisan tu masih lagi ayat Quran. Okey, jelas? Jelas, Ustaz. Okey, dah jelas, boleh habis cukup lagi ni sikit belajar. Ustaz, walaupun potongan ayat Quran Ustaz. Walaupun potongan, sebab itulah macam handset ni kan. Handset ni kalau kita tak ada wuduk, kita boleh baca, tapi kalau kita nak sentuh, contohlah, contoh ni handset. Katalah ni handset ni. Ni kan ni handset ni, kata ni screen handset. Jadi kita nak apa nak? Kita nak swipe dia kan. Tak boleh sentuh atas huruf ni. Tak boleh sentuh atas huruf ni. Kerana huruf ni adalah huruf Quran. Tak boleh. La yamassuhu illa al-mutahhar. Kalau tak ada wuduk. Ada wuduk tak apalah. Jadi so screen kita ni, kalau kita nak sentuh screen tu, kalau nak sentuh screen, maka hukumnya kena ada wuduk lah kalau nak sentuh screen tu. Gitu. Jelas?
Alhamdulillah. Bagus jelas Ustaz. Ada Bagus soalan jelas. lagi? Okey. Habislah tu, habislah sukatan untuk tajuk mandi. Minggu depan kita tajuk lain pula. Assalamualaikum Ustaz, tanya boleh sikit? Boleh insya-Allah. Kalau boleh jawab, tak boleh jawab Ustaz Ali jawab. Tak bimbang. Okey. Sebab saya bukan ustazah, mesti biasa je. Tak apa. Tanya. Apa ni yang pasal mandi tu kan, mandi wajib bagi wanita lelaki tu, ada beza tak? Lepas tu kalau wanita yang rambutnya panjang bersanggul-sanggul tu, memang kena dihuraikan ke, buka rambut tu macam mana tu? Okey, baik. Soalan ni sebenarnya niat apa rukun sama je. Iaitu rukun mandi wajib, niat dengan meratakan air. Maknanya orang perempuan pun kena ratakan air juga. Habis kalau rambut panjang-panjang apa semua buka sanggul tu, okey, ada dua hadis Nabi. Ada dua hadis. Ada dua hadis yang datang kepada kita. Yang pertama hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ni dia kata bahawa bila orang perempuan tanya, dia kata sanggul kena rungkaikan. Rungkai pun habis. Supaya air sampai. Dan bila Ibnu Umar cakap gitu, diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata, kenapa Ibnu Umar cakap gitu? Aku mandi sekali dengan Nabi, Nabi tak suruh pun rungkaikan sanggul. Nabi kata, Nabi suruh ambil air, jiru atas kepala 3 kali saja. Kenapa Ibnu Umar tak suruh orang perempuan cukurkan kepala terus? Tu Aisyah kritik Ibnu Umar. Tapi kedua-dua hadis ni sahih, maka Imam Asy-Syafi'i atas dasar cermatnya mengambil fatwa mengatakan kena rungkai. Faham Puan Aisyah? Kena buka, kena rungkai. Walaupun ada hadis yang dikritik oleh Sayyidah Aisyah. Tu ceritanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kena rungkaikan. Tapi kalau tuan ustazah pergi belajar, tiba-tiba ustazah kata tak perlu rungkaikan, maknanya ustazah tersebut telah berfatwa dengan fatwa selain daripada fatwa mazhab Syafi'i. Dah masuk isyak ni. Okey, dah masuk isyak. Kok apa? Sekejap, saya nak tunjuk hadis tersebut. Sebab Ustaz Ali ada sedap sikit. Okay, saya nak tunjuk hadis yang Sayyidah Aisyah kritik Ibnu Umar. Saya nak tunjuk tu je. Supaya kita sama-sama ketahui betapa fiqh ni dia luas. Ni hadis. Ustaz apa nama? Ustaz Ali boleh tengok. Dia kata balagha Aisyah telah sampai kepada Aisyah. Nampak tak ni? Nampak tak? Tak, okey. Tak nampak Ustaz. Tak nampak? Tak nampak apa? Oh, kejap. Tak nampak Ustaz, tak nampak. Patut pun kejap. Tak apa, puas hati sikit kita. Ustaz tak share lagi, mana nampak. Yalah. Tak apa. Saya akan share. Imbang. Sebab Ustaz Ali nak baca ni. Punya tak share. Okey, ni hadisnya. Saya baru cari tadi, baru je cari. Sebab itulah saya amat berharap ustaz-ustaz yang ada ni kena ada maktabah syamilah ni. Terus dapat jawab. Terus dapat jawapan. Ustaz Ali tengok Ustaz Ali. Ini yang saya cakap yang Ibnu Umar tegur Aisyah tegur Ibnu Umar. Ni. Nampak Ustaz Ali? Nampak Ali? Nampak Ali? Ke Ustaz Ali tak ada dah? Yang saya Nampak. Okey, saya baca hadis Saya baca hadis ni. Kena buka font lain lah baru senang sikit. Geng-geng Quran ni dia font Quran. Okey. Ni. Sampai kepada Aisyah bahawasanya Abdullah bin Amru
Abdullah bin Amr bukan Abdullah bin Umar, silap saya. Telah menyuruh perempuan-perempuan apabila dia mandi, suruh rungkaikan rambutnya. Maka Aisyah pun cakap, pelik sungguh Ibn Umar. Dia kata. Pelik sungguh, ya ajaban, pelik sungguh. Hadha fala ya'murna. Kenapa? Wahadha, kenapa dia tak suruh terus orang-orang perempuan tu cukur kepala terus? Kenapa suruh rungkai? Cukur terus ni Aisyah tegur lah ni. Qad kuntu ana wa Rasulullah taghtasilu. Aku ni mandi wajib sama dengan Rasulullah. Min ina'in wahid, dari bekas yang sama. Ni boleh hamal lah suami isteri pagi esok. Mandi sekali suami isteri. Fala azidu alayya an afruwa ala ra'si thalatha bifuraq. Rasulullah ni tak suruh pun aku ni rungkai, melainkan Rasulullah suruh aku jirus air atas kepala aku sekali jirus. Tu je dia. Baik. Berdasarkan hadis ini nak menunjukkan bahawasanya berlaku dua pandangan, tapi Imam Syafi'i ambil pandangan yang lebih cermat, maka perlu dirungkaikan. Jelas jadi soalan untuk Puan Aisyah tadi, dalam mazhab Syafi'i perlu dibuka dia punya kepala dia. Okey, beres? Beres Jelas Ustaz. Jazakallah. Okey, jelas, boleh berhentilah. Okey, Ustaz Ali ada apa-apa komen Ustaz Ali? Tanya Ustaz Ali sikit. Tak ada. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, setakat tu sajalah. Boleh pergi surau dah. Wallahu alam. Moga-moga dapat manfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.